Is kerja kat mana? Bantu rumah juga? Kerja biasa-biasa je. Is ni muda lagi tau. Kerja sebagai bantu rumah. Sayang, muka cantik. Je pembantu rumah. Alah, yang penting halal. Kerja kat luar tu bahaya tau. Nanti kalau orang nak ngurat perempuan cantik macam Is ni macam mana? Is ni lawak lah. Tu sebablah Kak Ana suka Tuan Hashim ambil Is kerja kat sini. Itulah tujuan Is kerja kat sini. Untuk hiburkan akak. Adu, abang. Adu, kau temberang. Cepat makan. Pandang semacam je, Pa. Berkenan ke? Mestilah. Kan bakal menantu kita. Mama tengok ni macam tak betul je lah. Tak sesuai status dia sebagai anak Tengku Khalil. Janganlah cakap kuat-kuat. Nanti dia tahu pula kita kenal dia. Sayang, macam inilah. Mama suka ke, tak ke, tapi bapa ni dah tetap berkenan. Is tu baik orangnya, Ma. Mama cubalah perkenalan dengan dia. Mana tahu kali ini memang betul-betul jodoh dia. Macam ni? Mungkin ada yang dah terasa ataupun mungkin rasa betul bertepatan dengan senario yang berlaku sekarang ini. Itu antara sebutan drama daripada Tuan Daniel yang ada kena-mengena juga dengan topik yang kita bawakan hari ini. Jangan pandang sebelah mata. Betul, dan saya tertarik dengan komen di Facebook Nur Laili berkata, wah, warna baju Sugi buatkan kita tak boleh pandang sebelah mata. Jadi terus bersama kita Nur Laili dan pastinya tetamu-tetamu kita di studio hari ini pun akan buatkan anda terus memandang menggunakan dua mata anda. Jom kita kenalkan mereka. Kita perkenalkan yang di hujung sanalah. Tak asing lagi bersama dengan wanita hari ini, Dr. Tengku Asmadi Tengku Muhammad selaku perunding motivasi. Apa khabar, Doktor? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih. Dan sebelah Doktor kita bersama dengan Syafiq. Syafiq Nasir yang mana seorang penyanyi, content creator juga. Dan di sebelah Syafiq, siapa yang tak kenal, Ana Jovin, pelakon dan sekarang ini tengah di mana-mana. Perkembangan sedikit. Sekarang buat masa sekarang Ana tengah buat teater, baru habis drama dengan TV3 sebelum ni untuk Akasia. InsyaAllah akan keluar bulan depan ke bulan 11 saja. Okey. But yeah, doing theater right now. Dan Syafiq pula? Kita orang actually bersama. Itu yang saya tengok kat Instagram awak ada satu video anda berdua. Jadi ceritakan sedikitlah mengenai teater yang anda sedang sekarang kita orang tengah dalam tempoh latihan untuk teater Maduku Terpaling Kalut, which is yang ketiga dah naskah. Cerita ni dah dibawa sampai ketiga tayangan dah sebenarnya. So kita orang kali ni come back dengan barisan pelakon yang baru, and kita orang antaranya lah. Kita ada pelakon lain, Abang Azril Ismail, Anna Jobling, Putri Sarah and sebagainya. So selain daripada itu, InsyaAllah coming soon single saya akan keluar. Itu update terkini lah untuk saya. Baik, itu yang semalam saya tengok Ana post kat Instagram dia tengah berlatih dan sebagainya. Baik, semoga ianya menjadi satu teater yang tayangan yang cukup mega. Dan seterusnya kita nak tanya kepada doktor ada apa-apa single keluar ke? Lagi ke drama ke? Kalau saya keluarkan single, dia orang semua tak boleh cari nafas. Juga. Doktor, mungkin kita nak mulakan juga untuk hari ini. Secara ringkas ni kita nak membuka perbincangan kita. Jangan pandang sebelah mata. Apa yang boleh dikaitkan dengan senario berlaku dalam masyarakat kita, Doktor? Bila kita kata jangan pandang sebelah mata, sebab kita banyak cuba judge orang tau. Kita cuba merasakan, kita rasa kita kenal orang itu, walhal kita tak kenal mana pun. Jadi kita dalam hidup kita ni, kita tak boleh menilai seseorang dengan hanya melihat apa yang dilakukan ataupun apa yang berlaku ke atas
atas dia. Sebab banyak lagi fasa-fasa hidup dia yang kita tak kenal pun. Betul. Jadi sebab itu kadang-kadang bila kita jumpa seseorang, kita mungkin kata kita tak suka dia tu atau dia tu teruk, dia tu apa. Tapi itu mungkin hanya 10% saja, 20% saja daripada hidup dia yang sebenar. Masih ada 70%, 80%, banyak lagi kebaikan, kelebihan. Yang kenapa kita tak pandang yang itu? Kita hanya nak pandang yang sini dan kita terus jadikan itu isu, kadang-kadang berlebih-lebihan, kita mengeji, mengutuk, mencaci, seolah-olah kita ni malaikat. Seolah-olah kita sahaja yang betul dan orang lain semua salah. Ini masalah dia. Dan sewaktu doktor berkata seolah-olah kita ni malaikat, kita yang betul, Syafiq dah macam ni. Saya setuju. Jadi Syafiq, awak ni memang dijadikan material jugalah buat netizen yang mengecam. Kan? Apa yang awak buat pastinya ada yang menyokong, ada juga yang mengatakan benda-benda yang negatif. Jadi sebagai seorang Syafiq, soalan pertama saya adalah apakah perasaan Syafiq Nasir ketika membaca komen-komen dan sewaktu orang memperlekehkan awak buat parodi kan? Orang cakap itu pun salah. Tapi ada juga yang menikmatinya sebagai hiburan. Jadi apa yang Syafiq Nasir rasa sewaktu dikecam? Saya rasa macam sejujurnya ke dah kebal. Saya rasa mungkin saya dah kebal kot. Saya dah menghadap benda tu banyak kali, even dari zaman sekolah lagi by the way. And then saya dah rasa macam diorang tak kenal Syafiq Nasir siapa. So mungkin diorang cakap tu based on apa yang diorang nampak je. Diorang tak tahu apa secara dasarnya dalam diri Syafiq Nasir ni. So kita pedulikan je. Macam even sekarang kalau baca komen ke apa ke, kalau baca komen ke apa ke, kita akan rasa macam senyum je, macam kau tak kenal aku, so whatever. Macam tu. Attitude whatever. Okey, sekejap. Fatin nak tanya sedikit, nak tambah. Yang mana Syafiq kalau melihat kepada konten-konten, Syafiq lebih kepada banyak parodi artis-artis. Kadang-kadang kita boleh berkata juga yang Syafiq membuka sedikit ruang tu untuk mereka-mereka ini yang boleh memandang anda sebelah mata. Komen. Yang boleh memandang sebelah mata bila tengok, maksudnya awak memberikan ruang kepada mereka untuk tengok untuk memperlekehkan ataupun untuk mengecam. Saya rasa macam mungkin saya nak orang enjoy je sebenarnya untuk tengok konten tu. Saya tak fikir lebih pun. Tak ada niat apa-apa pun sebenarnya. Kalau boleh orang tengok Syafiq Nasir, konten dia macam nak happy je. And then secara apa yang boleh saya kata, based on apa yang saya buat sekarang, actually ada je yang macam suka, macam diorang kata macam hilangkan stres diorang. So kita pandang side tu. Instead of pandang yang negatif. Okey, baik. Dan Ana juga mungkin ada pengalaman seperti Syafiq juga. Mungkin awal-awalnya Ana dikatakan tak pandai berbahasa Melayu. Lepas tu dia ni dapat job sebab muka dia cantik je kan. Tapi sekarang ini Ana Jobling dah mempunyai, cantik tu memanglah cantik, dan sekarang ni Ana Jobling dah menunjukkan yang saya boleh berbahasa Melayu. Kalau kita lihat drama dan apa-apa yang Ana tengah lakukan sekarang ni, di awalnya pastinya Ana rasa sedih yang mereka melontarkan kata-kata sebegitu, ataupun Ana rasa memang Ana mengambilnya sebagai cabaran dan terus mara, dan hari ini saya Ana Jobling sebab attitude saya. Mula-mula Ana memang rasa sedih, bukan sedih tapi macam geram. Bukan geram, dia macam sebab tak pernah melalui benda-benda macam ni. Orang kecam Ana macam tu. Tapi Ana pun sedar diri, memang mula-mula tak pernah cakap bahasa Melayu, nak buat macam mana kan. So then I took initiative, belajar, and then I'm here today. You know, I love proving people wrong. For me, rezeki tak salah alamat. And yeah, I'm here. Ringkas dan padat dengan jawapan dia. Okey, kita dah dengar Syafiq dan juga Ana. Doktor, melihat kepada apa yang dikongsikan ini, adakah ini satu penyakit ataupun sifat manusia yang tak boleh nak melihat orang lebih dari mereka, ataupun mereka sebenarnya ada keinginan untuk menjadi individu tersebut tapi dah tak boleh, lontarkanlah kata-kata yang menyakitkan hati? Macam mana? Ada orang, dia entah kenapa dia ada perasaan iri, perasaan dengki dengan pencapaian orang, dengan apa yang orang lakukan. Maka perasaan iri itu kadang-kadang diterjemahkan dalam bentuk kata-kata, lontaran komen, buat ucapan-ucapan yang akhirnya memang dia nak subjeknya, orangnya akan
terasa, akan rasa kecewa atau sakit hati, kan? Sebab macam apa siap buat apa ni hashtag apa semoga terasa apa itu, kan? Maknanya memang nak orang tu terasa. Jadi oleh sebab itu ada orang yang begitu sebab atas mungkin perasaan iri. Ada pula sebab dia sendiri nak jadikan diri dia sebagai perhatian. Jadi dengan menumpang populariti orang lain. Kan contoh misalnya bila dia beri komen-komen sebegitu, maka orang akan bersetuju dengan dia, orang follow dia sama. Di samping orang follow yang sana, orang follow yang sini, orang like yang sana, orang like yang sini, orang balas komen sana, dia balas komen sini. Jadi dia rasa bila dia post tu, kalau bukti dia, bila dia post tu, apa yang dia tengok tu? Berapa orang like komen aku? Kan? Dia bukan tengok daripada apa, dia nak tengok, oh okey orang like, oh aku ada 300 orang like, maknanya komen aku ni memang bagus, orang setuju. Jadi ini penyakit media sosial. Penyakit media sosial, gila like, gila share, gila komen, gila segala-galanya. Jadi maka inilah yang buatkan keadaan di media sosial itu fake sebenarnya. Kan? Kadang-kadang orang yang buat kata-kata macam ni semua, kalau kita jumpa in person, jumpa orang tu tak macam tu pun. Kan? Kita pun terkejut. Macam ni ke orang yang boleh cakap macam tu sekali, kan? Kadang-kadang kat luar tu pijak semut pun tak mati. Kan? Jadi oleh sebab itu, apa yang di media sosial ni dia banyak bermuka-muka lah. Kan? Dia berani hanya kerana orang tak kenal dia. Dan kadang-kadang yang bercakap tu pun fake account pun. Kan? Jadi sebab dia memang nak sakitkan hati. Jadi kita ni yang menjadi subjek, yang menjadi tumpuan ni, kalau kita ambil perkara itu terlalu serius, kita tak boleh tidur. Kita tak boleh bahagia. Dan kita tak boleh tenang hidup kita. Jadi ada ketikanya kita buat tak tahu. Saya sendiri banyak, ialah follower Facebook saya ramai, lebih daripada 1,5 juta. Jadi macam-macam. Bila kita post benda yang baik pun, tetap ada orang yang komen. Kalau kita nak ambil setiap komen tu, tak tidur malam kita. Kalau kita nak terasa, akhirnya bila kita tak boleh marah dia, kita marah anak, kita marah isteri, kita marah orang. Kita pula yang jadi sakit jiwa. Jadi jangan ambil serius sangatlah benda-benda macam ni. Tetapi kan Dr. Syafiq dan juga Ana, kita sebagai manusia pastinya kita ada je yang kita ingin suarakan. Dan selepas ni kita nak tanya kepada Syafiq dan Ana, macam mana kalau mereka nak suarakan pendapat? Sepatutnya awak berdua rasalah cara terbaik. Tapi sebelum itu kami nak juga dengarkan pendapat orang ramai berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Jom kita dengarkan. Okey, pada pendapat Cik Ja, orang yang memandang orang sebelah mata ni, dia terlalu merasakan diri dia terlalu sempurna dan dia tak pernah cerminkan diri dia. Dia terlalu memandang ke atas dan dia tak pernah merasa kekurangan dan kesusahan orang lain. Kalau bagi Cik Ja, kita tak patutlah menjadi orang yang sebegitu rupa. Kita tak tahu kebolehan diri dia. Mana tahu dia lebih daripada kita sebenarnya. Okey, pada pendapat saya, memandang orang dengan sebelah mata ni adalah tidak patut, tidak adil untuk orang tersebut. Sebab who are we to judge that people, kan, that person. And then kenapa kita perlu menilai that person sebelum kita dapat kenali that person dengan lebih lanjut. And then saya percaya on the proverb of don't judge a book by its cover, sebab kita tidak tahu siapa that person, and then dan setiap perbuatan kita tu ada dia punya consequence. So let's say if we were to judge that person dengan sebelah mata, for all we know that person tu is better than us, is ada higher authority than us. So dia merugikan kita, merugikan diri sendirilah pada pendapat saya kalau kita berbuat demikian. Okey, jangan pandang sebelah mata dalam erti kata lain seperti yang dikongsikan oleh individu tadi. Janganlah judge orang. Okey, dan banyak komen di Facebook. Nurlida berkata yang dia dan suami ada pengalaman di mana kami suami isteri kerja kilang. Jadi teringin juga nak beli rumah dan beli kereta. Tapi ada yang cakap kau laki bini kerja kilang tak layak beli semua tu. Apa orang kerja kilang tak mampu ke nak beli semua? Tapi dia dah pun mampu beli sebuah rumah dan sekolahkan anak-anak sehingga ke universiti. Jadi jangan pandang sebelah mata, dia kata. Dan satu lagi komen daripada Jurina, kerjaya saya sebagai seorang tukang urut biasa akan dipandang rendah. Bila saya kongsikan sedikit info tentang permasalahan wanita secara saintifik, barulah mereka tanya background saya, barulah mereka lebih yakin dengan servis yang saya tawarkan. Lihat, kalau kita baca komen-komen mereka, sejujurnya kita semua pernah
melontarkan komen-komen sebegini. Saya nak kata jujur, saya pun bukan malaikat seperti yang doktor katakan. Dan kita kadang-kadang kalau di jalan raya pun, kalau ada mungkin kemalangan berlaku, oh itu berlaku sebab dia ni. Kita tak tahu pun kenapa berlaku. Tapi itu sifat manusia. Kita segera untuk membuat orang kata assumption. Kan? Jadi sebab Syafiq, saya nak tanya Syafiq kan, sebagai seorang media selebriti ataupun orang kata influencer sekarang ni, awak ada single, artis dan sebagainya. Awak memang harus terbuka kepada mereka yang akan memberikan komen-komen mereka. Betul. Kan. Tapi cara mereka melontarkan kata-kata mereka kadang-kadang boleh menyakitkan hati awak. Betul. Kan? Jadi awak rasa sepatutnya kalau mereka nak berikan kritikan ataupun pandangan mereka, bagaimana harus mereka berikan? Sebab bagi netizen, saya macam ni. Saya tak filter. Saya nak bagi tahu je apa yang saya rasakan. Awak nak terima, tak nak terima, itu masalah awak. Tapi awak rasa sepatutnya macam mana cara terbaik untuk mereka suarakan pendapat mereka? Pendapat saya lah. Kalau nak bagi komen tu, kalau komen tu membina ataupun susunan ayat lah at least. Macam apa yang dia nak bagi tahu tu. Sedap dengar lah. Bagi yang kita rasa macam, kita rasa membina. Tak ada rasa macam something dalam hati kita ni macam rasa nak marah ke, rasa macam panas lah. So at least daripada situ kita boleh rasa macam okey, kita ada followers yang berkualiti. So kita ada someone yang tegur kita in a good way. So benda-benda macam tu lah, benda simple je actually. Tapi the way followers lontarkan tu mungkin kena lebih beradab lah. Beradab lah, betul. Sebab kita juga manusia, mungkin benda ni kena dekat kita sekarang. Betul. Mungkin di in the future kita tak tahu siapa. Okey Ana, macam mana pula sekarang ini, bukan sahaja golongan selebriti sahaja mendapat orang kata isu-isu sebegini. Kadang-kadang masyarakat biasa sahaja dari segi pekerjaan mereka, dari segi bakat mereka, kita nak cari rezeki di mana-mana sahaja kan. Tapi golongan ini juga terkena juga tempias. Kadang-kadang bawa hantar makanan, kata tak ada duit dan sebagainya, tapi tak tahu sebenarnya background dia bekerja sebagai engineer sebelum ni dan sebagainya. Bagaimana? Bagi anak, kita tak boleh judge, like easily judge orang sebab kita tak tahu, tak kenal. Macam kita orang, you only see us on social media sahaja. So kita nampak apa yang kita nak post. Same with them. Kalau you tak kenal, Ana rasa macam tak perlu judge kot. Faham tak? Dia macam, I don't know, Ana memang tak suka bila orang jealous ke, senang judge ke, sebab sebelum you buat ke orang tu, what do you feel kalau orang lain buat kat you? For me, just look in the mirror first. Kalau you tak suka, then kenapa you nak buat? You know? Betul, saya setuju. Dan doktor, seperti mana yang saya katakan tadi, kita sebagai manusia pastinya ada je yang kita ingin. Memang ada. Kalau saya tak nak pun kadang-kadang otak saya ni nak je sebut sesuatu. Hati saya ni ada je yang dia fikirkan, dia nak sebut sesuatu kan. Tapi bagaimana untuk kita cari keseimbangan tu, doktor? Sebab macam Anna katakan, awak letakkan diri awak di tempat orang itu. Adakah awak suka kalau orang lontarkan kata-kata sebegitu? Kalau awak lihat di cermin, awak suka ke dengar apa yang dikatakan itu? Dia begini. Pertamanya sekali, what you give, you get back. Apa yang you buat kat orang, benda tu satu hari akan patah balik dekat you. Itu satu. Adakah kita bersedia jika apa yang kita buat kat orang patah balik kepada kita? Kalau tak patah balik kepada kita, patah balik kepada ahli keluarga, orang-orang yang kita sayang. Adakah kita suka? Sebab apa? Sebab Allah itu adil. Apa yang kita buat, kita jangan kita lepas. Jangan kita ingat kita lepas. Jadi itu satu fikir. Yang kedua, apa niat kita? Kan, kita nak bercakap ni apa niat kita? Kalau niat kita adalah untuk menjadikan orang yang kita ikut, orang yang kita follow, menjadi orang yang kita betul-betul kagum, bangga, maka kita nampak kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan yang ada pada dia, yang kita nak perbaiki, pasti kita akan bercakap dengan cara yang elok. Pasti kita tegur dengan cara yang baik. Malah mungkin kita DM, PM tepi misalnya, kerana apa benda tu mungkin boleh menjadikan aib kepada dia. Ini orang yang betul-betul nak memperbaiki diri orang. Dan yang ketiga, kita kena faham bahawa juga ini untuk kita yang selebriti, influencer, public figure. Kita kena faham orang yang follow kita ni dia daripada pelbagai latar belakang tau. Ada daripada golongan bawahan sampai golongan yang atasan, daripada pendidikan rendah sampai pendidikan tinggi. Jadi oleh sebab itu, saya kadang-kadang apabila orang mengata sesuatu, saya seringkali saya akan pergi tengok profil orang itu. Siapa dia ni? Itu yang sebelum saya balas kan. Kalau fake account saya ignore. Tapi kalau betul genuine account, saya tengok siapa dia. Bila kita tengok,
oh dia pernah masuk penjara, dia pernah keluar. Ini misalnya maknanya cara fikir dia berbeza dengan cara fikir kita. Tak payah melenting lah. Ada yang seorang tu, oh dia ni kerja apa, jadi takkan dia nak fikir macam kita. Kenapa kita nak kecil hati dengan perkara dia? Cara orang jenis memang cakap-cakap lepas. Jadi bila kita tengok, kita kenal, maka kita hormati dia. Kita tak payah nak tegur dia sebab itu adalah cara pemikiran dia, acuan dia, cara dibesarkan. Kadang-kadang kita datang rasa kesihan balik dekat dia. Jangan doakan dia lah. Doa yang baik-baik kan. Semoga dia terbuka hati untuk melihat kebaikan pada kita. Dalam bahasa Inggeris orang kata ignorance is bliss. Jadi kalau kita dah tahu memang tak boleh diubah cara pemikiran dia, kita ignore je lah. Kita buat tak tahulah apa yang dia cakap. Okey, kita nak tanya kepada Syafiq sekejap. Yang mana kalau kita tahu kan setiap daripada komen tu walaupun dia berbau kecaman dan sebagainya, ada juga kebaikan di situ. Pernah tak sekali dapat komen-komen daripada peminat dan sebagainya yang mana komen tu tak sedap tapi Syafiq rasa macam saya akan buktikan untuk awak satu benda. Cabaran untuk Syafiq sendiri untuk bangkit dan juga buktikan yang dia salah. Ataupun sementara Syafiq memikirkan, saya tanya Ana. Sebab tadi Ana kata dia suka membuktikan orang yang dia boleh melakukannya. Ana pernah tak ada apa-apa komen? Oh, selalu. Selalu. Kalau orang cakap, oh dia tak pandai cakap bahasa Melayu, sabar jap. Tak pandai berlakon, sabar jap. Yang terkini ada apa-apa tak orang memberitahu? So far tak ada. Sekarang dah pandai bercakap bahasa Indonesia pun boleh ya? Boleh. Bisa. Syafiq. Sikit aja. Syafiq, Syafiq memang macam itu media sosial saya, semuanya adalah hak saya untuk saya post dan juga tak pernah pun sedikit kecaman daripada komen-komen tu memberi orang kata kesan dekat Syafiq. Kecaman yang memberi kesan membina. Okey, mungkinlah macam konten-konten Syafiq ni macam more tu ke arah yang macam parody hiburan yang kadang-kadang kita macam Syafiq kan macam soft guy apa semua kan. Kita rasa macam okey, kita takkan nak ubah apa yang diri kita selesa. But then mungkin satu hari nanti daripada doa-doa ataupun orang cakap tu kita boleh jadi someone yang macam walaupun kita begini tapi kita akan jadi someone yang big in the future. Sebab ini bukan penghalang untuk Syafiq jadi someone better in the future. So even waktu zaman sekolah lah saya boleh bagi contoh. Macam orang kata saya macam-macam. Orang kata saya ni lembut lah apa semua tu kan. But then kita buktikan dalam akademik or even co-curriculum. Kita jadi someone dalam kelas kita, exam kita dapat nombor 1. Kita jadi favourite cikgu-cikgu. And then even biasalah cikgu-cikgu pun ada je yang bagi tahu, ada je yang macam cakap pasal Syafiq. But then kita buktikan balik dekat dia yang kita ada something yang actually orang tak nampak and kita dari bawah slowly dan kita grow. Macam tu. Dan saya pasti awak pun telah memberikan inspirasi lah kepada mereka yang pernah menjadi perbualan buat mereka yang mungkin jealous kan, tidak suka memperlekehkan awak. Dan doktor, kadang-kadang dalam situasi, okey ini mungkin buat penutup lah saya nak tanya doktor ya. Ada dalam situasi kadang-kadang kita lihat seorang tu berpakaian selekeh, kita pandang rendah. Tapi bila dah awak buat apa? Oh, saya doktor, saya businessman. So, itu cara dia bawa diri dia. Terus tukar persepsi kita. Oh, doktor. Terus kita cakap, cara kita berbual, semuanya berbeza. Mungkin yang terkini kan kakak cleaner di Masjid Negara yang boleh bertutup beberapa bahasa tu. Mungkin di awalnya orang nampak dia macam alah kakak cleaner je. Mungkin saya tak cakap semua orang memperlekehkannya, tapi ada juga yang mungkin kakak cleaner. Okey, tapi bila dah dapat tahu dia boleh bertutur beberapa bahasa, wow macam tu kan. Jadi, adakah kita sebagai manusia ini doktor rasa kita harus perlu kita tukar persepsi kita, tapi adakah kita membawa sifat ni dari kecil sebab keluarga kita dah memang macam tu. Kadang-kadang ibu, ayah, nenek, datuk semuanya memperlekehkan orang di sekeliling. Didikan. Kita jangan menyalahkan keluarga, ibu bapa, orang sekeliling atas watak kita. Okey, peribadi kita, akhlak kita, adab kita. Sebab benda yang ada dengan kita boleh ubah pada bila-bila masa. Apabila kita dah dewasa, kita boleh berfikir, kita dah matang sedikit, kita boleh ubah.
Mungkin kita dibesarkan dengan cara sebegitu, tetapi kita tidak mahu menjadi orang yang sebegitu. Betul. Jadi berikan masa untuk kita jadi orang yang lebih baik. Berikan masa untuk kita kenal seseorang itu sebelum kita menilai mereka. Kan, cuba kenal dulu, berbicara dulu, bercakap dulu, sembang dulu, kenal hati budi. Ni kadang-kadang kita ni dengan orang pun kita pun tengok orang kita tak nak dekat, tengok orang seleskih kita pandang remeh, kemudian yang pandang sebelah mata semua ni kan. Orang pakai simple, kita kata orang ni tak ada duit dan sebagainya. Kita tak tahu bank account orang, kita tak tahu pendidikan orang, kita tak tahu hati budi orang. Macam mana kita nak buat satu kenyataan sedangkan kita tak ada knowledge, tak ada asas atas apa yang kita nak katakan. Jadi oleh sebab itu ambil masa untuk kenali sesiapa sahaja, barulah kita buat satu penilaian. InsyaAllah kita akan selamat. Dan ingat, semua orang penting dalam hidupnya. Saya pernah, saya pernah ditanya oleh seseorang. Dia kata, dia kaunselor. Dia kata, apa doktor? Saya follow doktor daripada tahun doktor muncul kali pertama di TV. Tahun 2000 dulu tahu. Sampai hari ini 2022 saya masih di kaca TV. Maka dia tanya saya, apa rahsia saya? Saya kata semua orang penting pada saya, termasuk yang jaga kabel ke, cameraman ke, yang buat kopi ke, yang solid saya ke. Pada saya semua orang penting, semua orang sama. Jadi kita jangan judge, kita jangan pandang sebelah mata. Sebab apa? Kita tak tahu siapa sebenarnya akan bercerita yang baik-baik tentang kita. Betul. Dan saya suka apa yang doktor katakan tadi. Jangan kata, oh saya macam ni sebab keluarga saya macam tu. Tak, awak ada kuasa untuk mengubah cara awak memandang orang lain. Jadi fikirkan dahulu apa yang dikatakan oleh doktor dan anda boleh mengubah generasi yang akan datang. Kan? Baik, kalau mungkin Syafiq di hujung ni sedikit pesanan untuk mereka. Jangan orang kata cepat memperlekehkan. Kita jangan sebelah mata. Buruk sangka terhadap individu. Okey, kepada semua jangan berburuk sangka dengan orang tu sebab kita tak kenal siapa orang tu. Kalau kita tidur sebilik sebantal dengan dia, even itu pun kita tak kenal lagi siapa. Banyak lagi rahsia yang kita tak tahu. So kalau nak cakap tu, cakap je lah yang baik-baik ataupun nasihat je yang elok-elok, tak payah nak macam kalau nak marah ke apa ke, kalau rasa benda tu macam boleh mendatangkan something big kepada orang tu and kepada diri kita sendiri, diam je. Ataupun beli diary lah, tulis dalam diary tu kalau geram sangat nak juga. Kalau nak bagi tahu sangat, tulislah tepi. Malah lambat tulis. Okey, Ana di hujung. Di hujung pasal benda ni. I don't know, I feel like kalau nak sihat tu boleh nasihat dengan cara baik lah. Tapi kalau tak ada apa-apa baik nak cakap, baik diam kot. Macam Ana kalau komen-komen tu just tutup mata saja. I have better things to do. Dia macam banyak sangat komen kot. Mungkin mereka ni tak cukup masa nak baca komen. Tapi apa pun, terima kasih Anna Joblin, Syafiq Nasir dan juga doktor atas perkongsian hari ini. Dan Fatin, kami harapkan segalanya yang dikongsikan hari ini memberikan anda manfaat dan anda bolehlah mengubah persepsi anda. Kalau geram sangat nak juga sebut sesuatu, tarik nafas.